Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Cik Nova Radiana. Saya Wong King daripada kumpulan K. Dalam video ini, saya akan membentangkan tentang topik kemerdekaan. Sesebuah negara dianggap mencapai kemerdekaan sekiranya negara tersebut bebas daripada penjajahan, sama ada secara langsung atau tidak langsung oleh kuasa asing. Penjajahan tanah Melayu oleh kuasa asing bermula pada tahun 1511 apabila Melaka jatuh ke tangan Portugis. Pada 1784, Inggris telah menguasai Perak, manakala negeri-negeri Melayu di utara telah dikuasai oleh Kerajaan Siam. Pemerintahan Jepun di Tanah Melayu bermula pada tahun 1941 sehingga 1945. Slogan Asia untuk orang Asia telah memudahkan Jepun menaklukkan Tanah Melayu. Pada masa itu, Kerajaan Siam telah memberi laluan kepada Jepun untuk masuk ke Tanah Melayu. Tanah Melayu telah ditadbir oleh pihak Jepun selama 3 tahun 8 bulan dengan keganasan dan juga menggunakan cara yang sangat kejam. Sistem pemerintahan yang diamalkan oleh pihak Jepun adalah pemerintahan tentera. Raja Melayu pada ketika itu telah hilang kuasa dan rakyat biasa juga terpaksa menjadi buruh paksa dan bekerja bagi pihak Jepun. Orang Melayu dan orang India mendapat layanan yang lebih baik semasa pemerintahan Jepun. Pihak Jepun turut mengalahkan kaum India untuk berjuang membebaskan tanah air mereka. Sebaliknya, orang Cina tidak dilayan baik oleh pihak Jepun akibat penaklukan Jepun di Cina pada ketika itu. Pemerintahan Jepun di Tanah Melayu telah membawa kesan-kesan dari segi politik, segi ekonomi maupun segi sosial. Tanah Melayu turut mengalami kemelesetan ekonomi semasa pemerintahan Jepun. Layanan yang tidak sama rata daripada pihak Jepun telah menimbulkan permusuhan kaum. Selepas pendudukan Jepun, British kembali ke Tanah Melayu dengan menubuhkan pemerintahan bercorak tentera iaitu British Military Administration. BMA gagal memulihkan keamanan akibat huru-hara oleh MPAJ. Oleh itu, mereka gantikan dengan Malayan Union tetapi turut mendapat tentangan yang hebat. Tujuan Malayan Union adalah untuk memelihara kepentingan ekonomi Inggris di Tanah Melayu dan menyeragamkan pentadbiran di bawah sistem pusat. Berikut merupakan ciri-ciri utama perlembagaan Malayan Union. Malayan Union mendapat tentangan yang hebat daripada kaum Melayu kerana dianggap akan mengancam hak keistimewaan mereka. Namun, penubuhan Malayan Union telah menimbulkan kesedaran rakyat ke arah mencapai kemerdekaan sendiri. Berikut merupakan halangan-halangan ke arah kemerdekaan negara. Sekarang, marilah kita sama-sama menyaksikan usaha yang diambil oleh tokoh-tokoh bagi mencapai kemerdekaan negara.
Antara usaha-usaha yang diambil bagi mencapai kemerdekaan adalah penubuhan parti-parti politik seperti penubuhan UMNO dan Parti Perikatan. MCA iaitu Persatuan Cina Malaysia telah ditubuhkan pada 27 Februari 1949. Tun Tan Cheng Loh merupakan presiden pertama bagi MCA dan tujuan pentubuhannya adalah untuk melindungi hak dan kepentingan orang Cina. MIC iaitu Kongres India Melaya ditubuhkan pada 8 Ogos 1946 dan presiden pertamanya adalah Tun Sambantan. Sistem ahli diperkenalkan oleh pihak British untuk memberi latihan kepada pemimpin tempatan sebagai langkah ke arah kemerdekaan. Ahli-ahlinya dilantik oleh kerajaan British dan anggotanya merangkumi pelbagai kaum termasuk pegawai British. Pilihan raya majlis tempatan diperkenalkan oleh British untuk memberi pendedahan amalan demokrasi kepada penduduk tanah Melayu sebagai langkah ke arah berkerajaan sendiri. Pilihan raya umum yang pertama telah diadakan pada 27 Julai 1955 bagi merebut 52 kerusi dan Parti Perikatan telah menang dengan 51 kerusi. Ogos 1955, Tunku Abdul Rahman telah menghantar satu memorandum ke pejabat tanah jajahan British. Pada 1 Januari 1956, Rembungan Kemerdekaan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman telah bertolak ke London. Pembentukan Suruhanjaya dianggap sebagai salah satu cara ke arah kemerdekaan. Suruhanjaya dibentuk pada Mac 1956 dan dipengerusikan oleh Lord William Wade. Tugas Suruhanjaya termasuklah merangka sebuah perlembagaan bagi PDM, membentuk dan menentukan kuasa kerajaan pusat dan negeri, menjamin kedudukan khas Raja-Raja Melayu. Pada 27 Ogos 1957, Perlembagaan baru Persekutuan Tanah Melayu mula berkuat kuasa. Sistem pemerintahan yang diamalkan adalah demokrasi berparlimen serta raja berperlembagaan. Pada tepat jam 12 tengah malam 30 Ogos 1957, bendera Union Jack telah diturunkan di hadapan bangunan Sultan Abdul Samad, Padang Kelab Selangor. Sementara itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu telah dinaikkan sebagai tanda berakhirnya penguasaan British di Tanah Melayu. Pada 31 Ogos 1957, dokumen pengisytiharan kemerdekaan telah diserahkan kepada Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka. Sementara itu, Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong yang pertama. Merdeka! 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 Merdeka!
Tokoh-tokoh kemerdekaan tanah Melayu termasuklah Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock, Tun Sambantan dan juga Datuk On Jaafar. Kesimpulannya, kita haruslah menghargai jasa tokoh-tokoh yang berusaha mencapai kemerdekaan dan juga haruslah sentiasa mengingati sejarah negara kita supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk menyaksikan video ini.